permasalahan bekalan elektrik dan apa penyelesaian yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Tuan Speaker, faktor utama yang menyumbang kepada permasalahan bekalan elektrik ketika ini bukan saja disebabkan oleh kekurangan kapasiti penjanaan, tetapi ianya juga atas sebab kenaikan beban pengguna yang dulunya kita menggunakan lebih kurang 900 megawatt dan sekarang ini sudah hampir 1.100 megawatt dalam tempoh 1 tahun ini. Kerana itulah ada catuan, dan ini bukan kerana kelemahan pengurusan SESB, tetapi kerana kerancakan ekonomi di mana banyak pelabur-pelabur dan juga peniaga-peniaga mula membuka usaha mereka di Sabah dan memerlukan tenaga elektrik. Dan inilah yang mencapai sehingga hampir 1.100 megawatt. Penjanaan tenaga elektrik ini dia mesti mempunyai sekurang-kurangnya 30% margin. Di sinilah timbul permasalahan yang timbul. Tetapi semua ini akan dapat kita atasi dengan langkah-langkah yang diambil oleh IKOS dan juga SESB. Contohnya kita telah pun menyediakan satu pelan induk hala tuju tenaga Sabah 2040. Speaker minta laluan itu. Ya, terima kasih Yang Amat Berhormat. Bila Yang Amat Berhormat nyatakan bahawa di antara penyebab bahawa keadaan bekalan ini tidak mencukupi oleh kena kepesatan, saya agak tidak sependapat dengan pandangan itu. Kerana kalau kita melihat pelaburan yang paling banyak, negeri Johor, negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, fokus ada, rancangan ada. Mengapa tempat-tempat ini tidak mempunyai langkah catuan? Because they have excess supply. And excess supply, Sarawak is one example. Tidak ada pun IPP di Sarawak. Bukan setakat excess supply, mereka mampu untuk mengekspor bekalan elektrik ke Kalimantan. So saya ingat SESB has failed. Dan pengajaran ini harus ambil iktibar. Bukan oleh kerana ada kepesatan ekonomi yang ada. Management must be able, commission yang akan datang ini, Datuk Speaker, kena melihat keadaan ini. Jangan hanya nanti besok, oh this is the failure because there is increase in demand. It's not about demand and supply here. It's also when talking about if we have the competence to supply more, dan bukan hanya setakat excess supply, price will be reduced. Ya, terima kasih daripada Adun, daripada Sinalang. Kerana itulah saya belum lagi habis untuk menerangkan apakah perancangan dan langkah-langkah penyelesaian yang akan kita buat untuk mengatasi masalah ini. Tadi saya sebut kerana keperluan yang mendadak akibat kerancakan ekonomi dan sebagainya, kita mendapat lonjakan penggunaan tenaga elektrik sebenarnya. Jadi untuk mengatasi ini, beberapa perancangan telah dirancang oleh kerajaan, iaitu satu pelan pembangunan penjanaan jangka pendek dilaksanakan secara fast track bagi mencapai jidar simpanan penjanaan ke tahap kukuh, iaitu 30% secepat mungkin seperti berikut. 1. Penyewaan set-set jana kuasa berasaskan bahan api diesel sehingga 100 megawatt secara berperingkat, iaitu 40 megawatt pada bulan Disember lalu 2023 dan 60 megawatt pada bulan Mac 2024. Kedua, perlanjutan operasi loji jana kuasa
berasaskan bahan api diesel sedia ada di Tawau sebanyak 70 megawatt. 3. Penyiapan projek solar berskala besar sebanyak 62 megawatt pada tahun 2024. Keempat, cadangan pemasangan bateri energy storage system atau BESS sebanyak 100 megawatt yang dijadwalkan untuk penyiapan pada tahun 2026 dan akan diawalkan untuk sasaran penyiapan pada tahun ini, yaitu pada tahun 2024. Kelima, penyewaan loji berasaskan gas 100 megawatt bagi tempoh interim sehingga loji gas tetap 100 megawatt siap dibina. Keenam, pengoperasian sumber-sumber tenaga hijau melalui program tarif galakan atau feed-in tarif dari sumber mini hydro berkapasiti 31,6 megawatt dan biogas berkapasiti 5,6 megawatt pada tahun 2024. Ketujuh, penambahan projek solar berskala besar sebanyak 100 megawatt pada tahun 2025. Di samping itu, untuk memastikan kemampanan kapasiti penjanaan yang mencukupi, pelan pembangunan penjanaan jangka sederhana dan panjang akan juga dilaksanakan, yang antara lain melibatkan penambahan kapasiti penjanaan daripada sumber hidro berjumlah sekitar 400 megawatt, projek solar berskala besar berjumlah 100 megawatt dan lain-lain projek penjanaan. Di samping itu terdapat juga projek talian penghantaran utama 275 kilowatt, yaitu penyiapan talian penghantaran Sumbang Tara Grid Sabah dengan Sarawak dan projek talian penghantaran Southern Link. Ini akan mengukuhkan lagi kapasiti dan kestabilan grid Sabah untuk menerima permintaan beban besar terutamanya daripada pengguna-pengguna industri di masa akan datang. Ini adalah usaha yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam tempoh 1 tahun yang akan datang ini untuk kita mengatasi masalah kekurangan elektrik yang kita alami sekarang ini. Maknanya kerajaan berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya berharap ahli dewan faham akan keadaan ini dan berharap kita dapat selesaikan untuk jangka masa yang terdekat, yaitu dalam masa 1 tahun dari sekarang.